Tuan-puan mati Allah sekalian, di Jerantut kami menang 4-0. Di Jerantut kami menang 4-0. Yang sebelum ini tidak pernah berlaku dalam sejarah kami memenangi kursi Parlimen Jerantut. Daripada merdeka sampailah sudah tak pernah ada kemenangan. Tiba-tiba pada PRU ke-15 kita mendapat kemenangan 4-0 di Jerantut. 3 kursi DUN dan 1 kursi Parlimen. Saya dimaklumkan, alhamdulillah, di bumi Rompin ini tidak termasuk DUN Tioman, kita mendahului 2-1. Alhamdulillah. Dan kalau diikutkan atas kertas, sekiranya tidak berlaku undi silang, sekiranya berlakunya pertandingan untuk DUN ini pada PRU yang lepas, kita mendahului 500 undi, insya-Allah. Maknanya dalam arti kata lain, rakyat telah pun membuat satu keputusan, khususnya kepada golongan Bumi Putra, yang mereka telah pun membuat keputusan bahawasanya keyakinan dan kepercayaan mereka sebagai bangsa yang tertinggi, bangsa yang majoriti. Orang Melayu ini 69% ataupun 70% merangkumi rakyat Malaysia. Dan majoriti daripada orang Melayu ini, khususnya anak-anak muda, memberikan kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Mereka tidak memberikan kepercayaan kepada Barisan Nasional, kerana Barisan Nasional telah terbukti selama 60 tahun mereka melakukan pelbagai masalah. Ya, ada kemajuan yang dibawa, dan itu adalah syarat menjadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, buat rosak sepanjang masa, dan akhirnya rakyat menolak mereka pada PRU ke-14 dan ke-15. Prestasi mereka jatuh. Track record mereka tidak menarik. Kalau dahulunya tuan-puan sekalian, kita keluar negara, orang kata kita ni daripada Malaysia. Kita kata kita daripada Malaysia, orang tanya, awak daripada mana? Saya daripada Malaysia. Bila dia kata Malaysia, dia kata, oh, Putrajaya. Oh, KLCC. Dia cerita trademark yang ada dalam negara ni. Tapi bila berlakunya kepimpinan terakhir Barisan Nasional, sehinggalah mereka jatuh pada PRU ke-14 dan PRU ke-15 ini, kalau kita keluar negara, ditanya Malaysia, dia akan sebut 1MDB. Dia akan sebut pelbagai masalah rasuah yang berlanda di dalam negara ini, menunjukkan pemimpin Barisan Nasional memang terpalit dengan rasuah. Barisan Nasional dan rasuah tidak berpisah tiada. Jadi takkan tuan-puan mahu memberikan kepercayaan kepada Barisan Nasional, sedangkan baru je beberapa hari lepas semua rakyat menolak Barisan Nasional, dan mereka berada di prestasi yang terburuk sejak daripada penubuhan mereka. Jadi kalaulah kita mengundi Barisan Nasional pada PRK kali ini, nampak sangat kita lemah. Saya tak nak cakap tadi kata pengundi-pengundi tidak cerdik, tetapi saya yakin pengundi-pengundi sekarang lebih cerdik daripada dahulu. Kalau sogokan-sogokan berlaku barangkali pada malam-malam terakhir, termasuklah wayang-wayang pacak yang dibuat. Contohnya, wayang pacak bawa orang minta dapat tanah, yang berlaku baru-baru ini. Janji-janji manis yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, sedangkan mereka yang memimpin Pahang daripada merdeka sampai sekarang. Betul atau tidak? Betul. Daripada lepas merdeka sampai sekarang tak selesai masalah, tiba-tiba boleh selesai masalah dalam jangka masa yang singkat. Itulah dia panggil gula-gula pilihan raya. Kami di Jerantut, sewaktu kami berkempen kepada kawasan-kawasan kampung-kampung tradisional yang ada track record, pada malam-malam terakhir ada orang ketuk pintu rumah, tanya berapa kepala kat rumah ni, bagi duit. Ada. Dalam pengalaman-pengalaman yang lepas, kita beritahu kepada pengundi jangan termakan dengan budaya politik jahat. Tuan-puan sekalian, negara rosak kerana kita ada pemikir-pemikir politik, kita ada pemimpin-pemimpin politik yang rosak otaknya. Rosak otak ini telah Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Yunus ayat 88-89. Allah Ta'ala ni dicipta kita, dia tahu perangai manusia,
Dan di antara sebilangan pemimpin politik jahat ini, dia buat perang dengan Firaun. Ini keluar dalam surat khabar kejap lagi ni. Kan? Dia kata ketua penerangan PAS, kata pemimpin politik ni ramai yang macam Firaun. Cerita. Ini bukan provokasi agama, ini adalah Al-Quran. Surah Yunus ayat 88-89 menceritakan tentang kejahatan pemimpin yang menggunakan harta mereka, kuasa mereka untuk menyesatkan rakyat. Bila diberikan tanggungjawab kepada kamu, seharusnya kamu buat tanggungjawab tersebut, kamu laksanakan. Tanggungjawab itu adalah amanah tuan-puan sekalian. Dia bukan satu bentuk kuasa yang digunakan untuk kepentingan diri, untuk melepaskan diri daripada rasuah. Sehari dua ni kita dihidangkan dengan drama swasta penipuan terbesar dalam politik Malaysia. Orang kat luar negara pun pening dengan politik Malaysia ni. Baru je beberapa hari, masa tempoh berkempen, berperang antara PH dengan Barisan Nasional. Seorang kata penyamun, seorang kata penyangak. Seorang kata penyangun, seorang kata penyangak. Berbalas-balas serangan. Nak serang PN, dia kata PN ni tak payah serang lah, sebab PN ni tak ada masa depan. Perasan tak kempen? PN ni tak naik pun, naik. Rezeki kepada kita, orang tak serang kita. Sebab pada mereka, PN ini mungkin tidak akan mendapat tempat pada hati pengundi pada PRU ke-15. Jadi kita dengar pelbagai accusation ataupun dakwaan fitnah, pelbagai serangan antara PH dan BN. Tuan-puan sekalian, serangan-serangan itu ada juga yang bersifat fakta. Kalau tidak fakta, takkan berani mereka menyatakan serangan tersebut dalam keadaan terbuka. Dalam arti kata lain, pada PRU ke-15, waktu kempen 2 minggu telah diterlanjangkan PH dan juga Barisan Nasional oleh mereka sendiri. Tetapi lepas je pilihan raya, boleh baik duduk sama-sama. Telah suci kedua-duanya. Ini dipanggil penipuan terbesar dalam politik negara. Apabila penyangak-penyangak boleh duduk sekali. Tuan-puan sekalian, ini bukan saya cakap. Ini bukan Ustaz Kamal cakap. Ini bukan Ustaz Syarizan cakap. Ini adalah perkataan yang keluar daripada pemimpin Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan sewaktu kempen PRU ke-15. Tuan-puan sekalian, itu Barisan Nasional. Bagaimana pula dengan mimpi ngeri yang kita hadapi selama 22 bulan di bawah kerajaan PH, Pakatan Harapan? Saya teringat sewaktu kita duduk 22 bulan di bawah kerajaan PH ni. Tak tenang. Bukan sekadar kita tak tenang, institusi diraja pun tidak tenang. Bagaimana mereka cuba melaksanakan pendekatan membawa anasir-anasir luar ke dalam negara. Mereka cuba memperkenalkan ISET, memperkenalkan Statut Rom, yang menyebabkan kita orang Melayu demi kecintaan kepada institusi diraja kita ini, kita berarak, kita berkumpul mempertahankan institusi diraja pada waktu itu, mempertahankan perlembagaan negara, khususnya pada perkara 153 yang berkait dengan kepentingan Bumiputera. Kita berarak dan kita membawa mesej perpaduan ummah. Waktu itu kita bersama dengan rakan-rakan daripada UMNO, mempunyai pendekatan yang sama, matlamat yang sama, perpaduan ummah untuk menyelamatkan negara daripada kejahatan PH. Tiba-tiba UMNO boleh berkawan dengan PH. Tuan-puan sekalian, inilah dipanggil penipuan. Jadi kalau kita boleh terpengaruh lagi dengan penipuan ini, maka kita khususnya di bumi yang bertuah ini kita akan tertipu sekali lagi. 17 nombor 17 ni bukan nombor yang kecil tuan-puan sekalian. Kita dapat 17, UMNO dapat 16, Pakatan Harapan dapat 8. Itu membuktikan pengundi-pengundi di Pahang telah pun membuat keputusan bahawasanya kita perlu berikan kuasa kepada Perikatan Nasional. Tetapi oleh kerana kita tidak mempunyai suara majoriti, kita tidak mempunyai jumlah cukup kerusi, maka dibuka kepada perbincangan.
Dan dalam perbincangan tersebut, UMNO mengambil pendekatan untuk bersama dengan sekutu mereka, musuh mereka sebelum ini, iaitu UMNO, iaitu DAP dan juga Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Dia dah jadi akademik. Kita menerima keadaan sebenarnya. Kita berpegang kepada kebijaksanaan yang di Pertuan Agong dan juga Sultan. Tetapi apa yang saya nak katakan, kalau kita mengambil pendekatan untuk membiarkan perkara ini, kalau kita tidak boleh ekspres ketidakpuashatian kita dengan cara kita memberikan undi kepada Perikatan Nasional, maka rakyat di seluruh Malaysia ni akan nampak, termasuklah kawan-kawan kita di Padang Serai di Kedah, akan nampak bahawasanya penduduk-penduduk di sini khususnya tidak mengambil pengajaran daripada pengkhianatan yang dibuat oleh Barisan Nasional dan juga PH. Jadi penting sebenarnya PRK di sini. Kalau kita silap buat keputusan, dia akan menentukan masa depan politik negara. Itu hikmah diadakan PRK sekarang. Hakikatnya walaupun ada kematian kepada calon-calon kita dan kita doakan calon kita yang meninggal baru ini diberikan kemudahan pada Allah, oleh Allah di alam barzah dan juga alam akhirat. Poin saya, asas saya ialah ada hikmah kenapa dilewatkan PRK ini. Kalau tidak, dia menunjukkan belang sebenar UMNO Barisan Nasional. Dia tunjukkan belang sebenar Pakatan Harapan, yang kedua-duanya ini daripada berperang sesama sendiri, mengkhianati satu sama lain, tiba-tiba boleh bersatu kerana kepentingan kuasa. Tuan-tuan sekalian, ini satu kebayaan kepada rakyat Malaysia. Sebab itu kami di peringkat Perikatan Nasional, bila kita berpegang kepada kenyataan, berpegang kepada realiti, kita tahu sekarang ni Perdana Menteri ke-10 adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita menghormati keputusan yang di Pertuan Agong. Kita menghormati segala tata cara yang telah dilaksanakan. Kita bergerak, kita moving forward. Kita kata kalau betul Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri kepada semua, pastikan apa yang telah dijanjikan dalam manifesto beliau di dalam Pakatan Harapan dan manifesto yang cuba dibawa oleh Barisan Nasional dibawa di dalam kerajaan campuran pada kali ini. Maknanya tuan-puan sekalian, kita boleh menjadi hakim kepada mereka. Kalau mereka melaksanakan segala manifesto ini, itulah tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan sebagai pemimpin yang dilantik. Tetapi sekiranya sebaliknya, mereka mengulangi seperti mana yang berlaku pada PRU ke-14, apabila segala manifesto itu dianggap sebagai bukan kitab suci, maka saya mohon kepada tuan-puan untuk ingat detik ini, supaya jatuhkan mereka secara sepenuhnya pada PRU ke-16 nanti. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi nak pergi PRU 16 jauh lagi, lambat lagi. Sekarang ni yang ni Hari Rabu ni. Hari Rabu ni tuan-puan sekalian, kalau kita tidak turunkan anak-anak muda, kita tak turunkan pengundi-pengundi wanita yang mereka sebelum ini mengundi Perikatan Nasional, yang balik daripada bumi Kuala Lumpur, yang balik daripada bumi Selangor, yang balik daripada seluruh seantero negara, semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada Perikatan Nasional, kita mesti minta mereka pulang kembali. Sebab apa tuan-puan sekalian? Mengikut analisis kita, sekiranya peratusan pengundi ini rendah, kalau peratusan pengundi ini dalam 60% ke bawah, maka kemungkinan kerusi ini akan dimenangi oleh Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Apatah lagi sekarang mereka telah bersatu. Tetapi sekiranya berlaku seperti PRU ke-15, apabila kebanyakan tempat majoriti Melayu, peratusan mengundi keluar lebih daripada 73%, di Parlimen Jerantut 78%, maka di situ kita akan nampak majoriti pengundian, pola pengundian akan pergi kepada Perikatan Nasional. Sebab itu penting kepada kita, bila kita dengar ceramah pada malam ini, kita kena telefon anak-anak kita balik. Dia kata, mak hari tu dah balik, dah penat. Undi-undi Perikatan Nasional, tiba-tiba yang naik orang lain. Yang naik penyangga. Dia kata gitu. Dia kata tak apa, balik tu dapat pahala. Sebab apa? Sebab kata Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS,
memilih pemimpin, pengundian, semuanya berkait dengan pertimbangan dosa dan pahala. Dalam arti kata lain, Islam mengajar kita bila kita pilih pemimpin, kita perlu memilih pemimpin yang adil. Pemimpin yang ada integriti. Pemimpin yang tidak dikaitkan dengan rasuah. Apatah lagi ada kes yang sedang berjalan dalam mahkamah. Semua ini ada pertimbangan dosa dan pahala. Semuanya ada pengiraan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nampak perkara ini difahami oleh pengundi muda. Sama ada pengundi muda lelaki dan juga wanita. Sebab itu di Jerantut baru-baru ini, bila kita ada buat sedikit program konvoi dan sebagainya, pada hari Jumaat, saya join dengan beberapa program ni. Ramai anak-anak muda yang balik. Saya kata daripada mana? Daripada Shah Alam. Mana? Daripada Bangi. Saya tanya, balik nak buat apa? Dia kata balik ni nak mengundi IR lah. Ni ramai-ramai ni. Kata kenapa undi saya? Dia kata kita kena buat perubahan. Kita tak boleh lah. Kita kena buat perubahan. Negara mesti dipimpin oleh mereka yang ada integriti. Maknanya tuan-puan sekalian, isu integriti adalah isu yang menjadi pokok kepada anak muda dalam memilih pemimpin pada PRU ke-15 baru-baru ini. Mungkin isu integriti, rasuah tidak bawa kepada rakyat di kampung. Mungkin kita di kampung ni kita bawa isu tanah macam tadi. Kalau di Jerantut kita ada masalah air, saya rasa di Rompin ni pun ada masalah air. Betul atau tidak? Ada masalah, pelbagai masalah infra. Itu isu-isu setempat. Tetapi alhamdulillah, anak-anak muda kita bila mereka melihat sosial media, mereka membuat pertimbangan. Di antara pertimbangan asas mereka memilih pemimpin baru-baru ini adalah kerana integriti pemimpinnya. Dan kerana itulah mereka memilih Perikatan Nasional. Sebab itu saya memohon dan merayu kepada ibu ayah sekalian, kepada anak-anak muda yang ada di sini, ramai ni. Kita kena ajak anak-anak muda kita untuk keluar mengundi dan mengundi Perikatan. Kita kena usahakan. Sebab kita tahu ujian kita besar. Nak ajak anak-anak balik hari Rabu ni payah. Usah kata Kuala Lumpur, Kuantan pun tak tentu boleh balik lagi. Betul atau tidak? Jadi kita kena paksa mereka. Kita kena rayu kepada anak-anak kita. Rayu kepada kawan-kawan kita ni. Ambil cuti sehari ke 2 hari ke, kerana ia akan menentukan. Hari Rabu ini sehari, tetapi ia akan menentukan 5 tahun nasib rakyat di sini. Khususnya kepada rakyat di bumi Pahang. Kalau kita boleh menambahkan lagi 1 kerusi, menjadikan kerusi Perikatan Nasional 18, maka ia memberikan satu signal yang besar kepada rakyat di Pahang yang mereka mahukan kepimpinan baru pasca PRU ke-15. Dan kita harapkan sekiranya ada pemimpin-pemimpin mereka yang sedar akan perkara ini, maka kita harapkan mereka boleh berubah. Mereka boleh mencari kawan yang sepatutnya, dan kita harapkan dengan itu kita boleh membawa suara yang lebih besar di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, mudahnya ialah kita mesti mengundi Perikatan Nasional. Bila pergi mengundi nanti, pada hari Rabu nanti, jangan fikir lain dah. Baca bismillah, ambil uduk, keluar ramai-ramai di awal pagi, mengundi dan mengundi calon nombor 1. Calon nombor 1. Dan bila kita letakkan calon wanita, kita bertujuan untuk memposisikan wanita sebagai salah seorang daripada adun untuk mewakili Perikatan Nasional di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Kita mengangkat martabat wanita untuk berada di tempatnya. Jadi kita harapkan semua anak-anak muda wanita, khususnya ibu-ibu kita semuanya, ajak semua kawan-kawan kita untuk mengundi calon kita ini. Kerana calon kita ini bukan sekadar sebagai seorang usahawan muda, tetapi beliau juga terkenal dengan kerja-kerja kebajikan yang beliau laksanakan. Beliau adalah seorang iron lady. Dia bukan wanita sebarangan. Calon ini bila kita pilih dalam mesyuarat PAS Pusat, ada beberapa calon, tuan-tuan sekalian. Bayangkan, ada beberapa calon. Tetapi kenapa kami pilih calon ini? Kalau tidak kerana beliau mempunyai keupayaan untuk membawa suara rakyat di sini ke Dewan Undangan Negeri, insya-Allah.
Jadi kalau kepercayaan itu ada kepada kami di peringkat pimpinan PAS pusat, maka kami harapkan tuan-puan juga memberikan kepercayaan yang sama kepada calon ini. Boleh atau tidak? Boleh. Jadi keluar undi calon nombor 1. Undi calon nombor 1. Undi calon perikatan nasional. Tuan-puan sekalian, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah